Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Amira. Kita akan sambung pembelajaran pada hari ini dengan menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing dan menjelaskan kepentingan menghargai perjuangan pemimpin terdahulu. Mari kita lihat pertama berkenaan sebab penentangan tokoh tempatan. Ingat lagi tokoh yang pertama, Dul Said. Beliau menentang kerana Nanning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka. British kemudiannya mendakwa Nanning ialah jajahannya. Jadi, Dul Said enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Kemudian Dul Said berusaha untuk mempertahankan Nanning. Tokoh kedua, Rentap. James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Nangastrang. Malah, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Tokoh ketiga, Sharif Masaho. Apa yang berlaku? Sharif Masaho menentang James Brooke kerana menguasai Sarike. Penguasaan James Brooke menyebabkan Sharif Masaho kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar Sarike. Tokoh keempat, Datuk Maharaja Lela. Residen British J.W.W. Bish telah campur tangan dalam pentadbiran negeri serta adat resam orang Melayu. Residen telah mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. Malah British memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Mereka juga mempunyai residen yang angkuh dan sombong. Seterusnya, Yang Tuan Anta. British mencampuri urusan pentadbiran di Sungai Ujong. British juga menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teraci ialah wilayahnya. Yang Tuan Anta tidak bersetuju dengan tindakan British yang menyokong Datuk Kelana. Beliau bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Seterusnya, Datuk Bahaman. Beliau kehilangan hak untuk memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Beliau juga menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Mat Saleh pula, dia menentang SBUB kerana tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah di Sandakan, Menggatal, Inaman dan Pulau Gaya. SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan mengadakan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Seterusnya, Antanom. SBUB menjadikan kaum Burut sebagai buruh paksa untuk membina jalan. Dia juga tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap sebagai mengganggu roh nenek moyang mereka. Terdapat juga pengenalan cukai baharu dan SPUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Tok Janggut. Beliau tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah yang membebankan. Peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk. Dan yang terakhir, tokoh Haji Abdul Rahman Limbong. British memperkenalkan undang-undang baharu yang membebankan. British mengancam mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk enggan membayar cukai. Baiklah, mari kita lihat kepentingan menghargai perjuangan pemimpin terdahulu. Pertama, menyemai semangat cintakan negara.
Apabila kita menghargai perjuangan pemimpin terdahulu dan kita ingat apa yang telah mereka lakukan, perasaan cinta akan negara akan timbul di dalam diri kita. Kedua, membentuk perpaduan. Untuk mencapai kemerdekaan pada masa kini, pemimpin terdahulu telah melakukan segala kerja dan usaha bersama-sama. Itulah yang membentuk perpaduan sehingga kini. Dan yang terakhir, jika kita hargai perjuangan terdahulu, kita akan dapat mengelakkan negara daripada dijajah kembali. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.